Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesihatan untuk meneruskan kehidupan kita dalam kehidupan seharian. Insya-Allah, pada video kali ini saya ingin berkongsi sedikit pandangan dan membahaskan tentang isu yang sangat hangat diperkatakan dalam masyarakat, iaitu isu penutupan masjid dan surau sepanjang wabak pandemik COVID-19 yang sedang melanda di negara kita. Pandemik COVID-19 ini sebenarnya telah pun berleluasa, bukan setakat di Malaysia, bahkan telah menjejaskan di seluruh dunia. Dan sehingga kini, pandemik COVID-19 ini telah mengakibatkan korban nyawa yang terlalu banyak, iaitu sebanyak 93.8 juta termasuk di Malaysia. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa keputusan penutupan masjid dan surau ini telah dibincangkan lebih terperinci melalui sidang Jawatankuasa Musyawarah Fatwa Peringkat Kebangsaan, di mana Jawatankuasa Musyawarah Fatwa ini telah bersidang pada 15 Mac 2020, iaitu 3 hari sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di seluruh negara pada masa itu. Tambahan pula, keputusan ini telah disememaklum dan dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong. Rentetan daripada keputusan itu juga, seluruh mufti-mufti di negeri Malaysia ini telah mengeluarkan fatwa yang sama. Termasuklah Sahibus Samaha, Datuk Mufti Negeri Sabah, telah mengeluarkan fatwa berkaitan penutupan masjid dan surau di seluruh negeri. Tetapi perlu kita maklum bahawa penutupan masjid ini bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak. Hal ini disebabkan ejek masjid masih lagi dibenarkan untuk menunaikan ibadat solat fardu dan juga solat Jumaat, akan tetapi dalam kadar ataupun bilangan yang dibenarkan sahaja. Kalau bagi aktiviti keagamaan yang lazimnya dilakukan di masjid ataupun surau adalah tidak dibenarkan. Perkara ini yang perlu kita maklum bahawa penutupan masjid dan surau adalah bukan bersifat mutlak. Pun arahan pemerintah untuk penutupan masjid dan surau ini telah mendatangkan keresahan dan pelbagai persepsi dalam kalangan masyarakat. Namun, kita perlu memahami bahawa pihak kerajaan telah berusaha sehabis baik untuk memastikan agar wabak COVID-19 ini tidak terus berleluasa. Hal ini selari dengan kaedah fiqh yang digunakan pakai dalam siasat syar'iyah, iaitu polisi dan tindakan pemerintah mestilah tertakluk kepada maslahah terhadap rakyat. Dan terdapat satu lagi kaedah fiqh yang digunakan dalam siasat syar'iyah juga, ialah lil imam taqid al-mubah, yang membawa maksud hak pemerintah bagi menghadkan perkara yang harus. Berdasarkan dua kaedah tadi, dapatlah kita faham bahawa kerajaan mempunyai hak untuk membuat polisi demi menjaga kemaslahatan rakyat daripada terkena jangkitan COVID-19. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hasil daripada keputusan Musyawarah Fatwa Peringkat Kebangsaan dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mufti-mufti di seluruh negeri di Malaysia, perlulah kita faham bahawa keputusan tersebut dibuat setelah mengambil beberapa perkara yang boleh membawa maslahah yang besar kepada masyarakat umum dan menolak mafsadah yang besar kepada mereka. Dengan demikian, insya-Allah berikut ialah intipati yang saya perolehi daripada maslahat dan mafsadah atas penutupan masjid dan surau yang telah pun dilaksanakan. Yang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, untuk yang pertamanya, kita lihat kepada maslahah yang lebih besar, yang lebih utama, iaitu mencegah kemungkaran
ataupun mencegah kemudaratan yang lebih besar daripada mendapat maslahat. Di sini saya memberi contoh. Kita mencegah rakyat ataupun mencegah jemaah masjid untuk pergi ke masjid semata-mata untuk kita mencegah mereka daripada terkena jangkitan COVID-19 dan keboleh menjangkitan mereka kepada orang lain, daripada maslahah yang kecil iaitu melakukan ibadah fardu di masjid dan surau. Tambahan pula, ianya selaras dengan kaedah fiqh yang perlu kita maklum, iaitu dar'ul mafasid muqaddimu aula min jalbu masalli, yang bermaksud menolak kemudaratan adalah lebih utama jika dibandingkan dengan mendapat maslahah. Selain itu, sebagai umat Islam, kita perlu sedar bahawa mencegah kemudaratan dan kemungkaran itu adalah sangat penting dan ianya merupakan tuntutan syarak dan ianya selaras dengan maqasid syar'iyah. Apa yang dimaksudkan dengan maqasid al-syar'iyah ialah merangkumi 3 perkara: al-daruriyah, al-hajiyah dan tahsiniyah. Untuk isu penutupan masjid dan surau ini, ianya sangat dekat kepada perkara al-daruriyah kerana ia berkaitan dengan kepentingan kita dalam menjaga jiwa hifzun nafs. Cuba bayangkan, sekiranya masjid dibenarkan untuk dibuka dan seseorang itu bebas melakukan aktiviti keagamaan di masjid. Apabila seseorang itu dijangkiti dan berisiko untuk menjangkiti yang lain, ia sudah pasti menjadikan keadaan lebih teruk kerana ianya boleh memudaratkan bukan sahaja diri sendiri, bahkan orang lain, serta boleh membawa kepada kematian. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Oleh itu, wajib ke atas diri kita menjaga jiwa atau nyawa kita dengan sebaik-baiknya kerana ia merupakan tuntutan dalam syariat Islam. Seterusnya, dengan arahan penutupan masjid dan surau tersebut, kita sebagai umat Islam perlu memberikan contoh yang terbaik dan perlu taat dan patuh kepada arahan pemerintah. Perkara ini selaras dengan dalil Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Apabila kita taat kepada pemerintah, ini menunjukkan sedikit sebanyak kita dapat membantu kerajaan, frontliners seperti Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, Majlis Keselamatan Negara serta pihak-pihak yang berwajib untuk menurunkan kes aktif COVID-19 di negara kita serta dapat mencegah penularan wabak COVID-19 daripada terus berleluasa. Seterusnya ialah mafsadah daripada penutupan masjid dan surau. Pertama, keadaan masjid akan menjadi sepi dan sunyi disebabkan tidak lagi dikunjungi oleh umat Islam. Sudah pasti kita tidak dapat menaikkan syiar Islam dalam kalangan masyarakat. Kedua, dana dan ekonomi masjid itu sendiri terjejas disebabkan masjid tidak mempunyai dana yang khusus untuk membiayai pengoperasian dan membiayai keperluan masjid dari masa ke semasa seperti bil air, bil elektrik dan sebagainya. Ketiga, peranan masjid sebagai sebuah tempat majlis ilmu tidak kelihatan disebabkan tiadanya majlis ilmu dan aktiviti keagamaan lain yang boleh dibuat dan dilaksanakan untuk mentarbiah umat Islam menjadi lebih baik. Dan yang akhir sekali, menjadikan hati-hati umat Islam menjadi lemah dan lesu untuk beribadah kerana banyaknya dugaan dan kurangnya kebergantungan kepada Allah serta kurangnya motivasi dalam meningkatkan kualiti ibadah kerana kita tidak melaksanakan ibadah secara beramai-ramai.
Bila mana kita melaksanakan ibadah beramai-ramai, sudah pasti ada yang akan memberi ingatan kepada kita bila mana kita lara. Tetapi bila mana kita di rumah dengan pelbagai mihna dan tribulasi, dugaan dan cabaran, bukan setakat isteri dan anak kita, bahkan diri kita sendiri, kita perlu lawan kepada hawa nafsu kita. Sebagai kesimpulan, dalam suasana COVID-19 yang masih lagi berleluasa, marilah kita sama-sama jaga diri kita, keluarga kita dengan mematuhi segala SOP yang diperintahkan oleh pemerintah. Jangan kita menjadi penyebab dan penyebar kepada wabak ini terhadap orang lain. Marilah sama-sama kita doakan agar negara Malaysia bersih dan sehat daripada pandemik COVID-19 ini, agar kehidupan kita kembali normal seperti biasa. Paling penting, Masjid Surau dapat dibuka semula dan kita dapat tegakkan syiar Islam di bumi ini melalui institusi masjid dan surau. Akhir kata, wal billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.